dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Antara fokus 142 kumpulan pertama jemaah haji Sabah berlepas ke ibu negara. Perinciannya bersama Redwin di studio Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Azam, jemaah haji Sabah diingatkan agar sentiasa menjaga akhlak dan menjauhi anasir negatif yang boleh menjejaskan imej serta hubungan baik antara Malaysia dan Kerajaan Arab Saudi. Para jemaah turut dinasihati supaya sentiasa mengikuti panduan dan SOP yang ditetapkan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Ingatan itu disampaikan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahiruddin ketika meraihkan keberangkatan kumpulan pertama jemaah haji Sabah bagi musim ini di Kota Kinabalu. Hadir sama Tuan Puan Dr. Nolidah Tan Sri R.M. Jasni, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri Datin Seri Julia Salak. Menurut Tun Johar, langkah itu penting bagi membolehkan mereka melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dalam pada itu, mengambil iktibar daripada pelaksanaan ibadah haji, Tun Johar mahu umat Islam khususnya di negeri ini terus bersatu hati tanpa melihat perbezaan yang boleh memecah belahkan kesatuan ummah. Seramai 142 jemaah haji dari Sabah berlepas ke Kuala Lumpur semalam sebelum meneruskan penerbangan ke Tanah Suci. Untuk tahun ini, seramai 284 bakal jemaah haji Sabah terpilih menunaikan rukun Islam kelima itu. Perkhidmatan awam diminta terus memudayakan inovasi dalam menyampaikan perkhidmatan berkualiti dan berani serta agresif dalam membuat penambahbaikan demi Sabah maju jaya. Ia sejajar dengan matlamat Kerajaan Sabah yang memberi tumpuan kepada usaha mewujudkan negeri mesra pelabur bagi menarik pelaburan asing ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata menerusi perkhidmatan berinovasi sudah pasti akan mendorong keyakinan komuniti pelabur antarabangsa terhadap prospek pertumbuhan sekaligus meningkatkan ekonomi negeri. Datuk Haji Ji berucap merasmikan Majlis Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah AISAS dan pelancaran buku panduan Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah di Menara Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan turut menjadikan inovasi sebagai salah satu agenda utama dalam memperkasa sektor awam Sabah. Antaranya dengan pelaksanaan program AISAS 2021 yang membudayakan inovasi iaitu menggunakan pendekatan secara hibrid di mana kaedah bersemuka dan secara dalam talian dipraktikkan mengikut kesesuaian keadaan. Anugerah Inovasi Sektor Awam Sabah AISAS tahun 2021 menerima 159 penyertaan daripada agensi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Memang gembiralah kan, sebab ini adalah kali kedua kalau saya tidak silap lah. Sebab yang tahun lepas pun menang juga, cuma anugerah KAS tu tidak dapat, cuma Johan sajalah kami dapat. Untuk yang tahun ini dikira macam nasib baik dan juga rezeki. Satu lagi gembiralah. Sebenarnya kami memang cukup berbanggalah untuk mewakili Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri untuk menerima anugerah yang mana anugerah ini sebenarnya untuk melalui sistem peperiksaan secara online itu bagi soalan AEC yang kami dapat anugerah inilah, dan ini merupakan salah satu daripada inovasi untuk seluruh penjawat awam menggunakan sistem peperiksaan secara online. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sabah berjaya menahan sebuah bot nelayan Vietnam disyaki kapal induk atau mothership penangkapan sotong di perairan Kudat Sabtu lalu. Bot berkenaan dikesan KM Arau yang sedang menjalankan tugas op kuda laut di kedudukan 118 Batu Nautika Barat Laut, Tanjung Simpang, Mengayau, Kudat. Pemeriksaan lanjut mendapati 42 anak kapal termasuk tekong warga Vietnam berumur 18 hingga 58 tahun berada dalam bot itu yang membawa 3 tan hasil laut iaitu sotong kering bernilai kira-kira RM90,000. Menurut Pengarah Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Maurice Granville Abiratne, bot tersebut beroperasi secara haram di perairan negara selepas gagal menunjukkan dokumen berkaitan. Bot nelayan asing Vietnam tersebut telah dikesan oleh KM Arau ketika sedang leka mengaut hasil laut negara Tanjung Simpang Mengayau Kudat pada hari Sabtu yang lepas sekitar jam 12.30 hari. Semasa proses penahanan dan penangkapan dilakukan, bot nelayan tersebut telah bertindak agresif dengan melanggar dan merempuh KM Arau.
Bercakap kepada media di Kudat, katanya bot ini beroperasi dengan melepaskan sampan-sampan kecil untuk menangkap sotong sebelum hasilnya dikumpul pada kapal induk tersebut. Kesemua anak kapal ditahan dan hasil rampasan dianggarkan bernilai 1.5 juta ringgit dibawa ke Jetty Zon Maritim Kudat untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana didapati melakukan aktiviti menangkap ikan di perairan negara tanpa permit yang sah. Penduduk terjejas kebakaran di Blok 3 Kampung Titingan Tawau Ahad lalu dibenarkan membina semula rumah di tapak asal kawasan berkenaan. Bagaimanapun, rumah yang dibina perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan PBT. Mereka boleh membuat rumah mereka semula lah di kawasan ini, ya. Tapi bukan berstruktur kekal, ya. Dia struktur sementara, ya. Jadi saya minta supaya JPKK, ya, ketua kampung pastikan rumah yang dibina semula di sini dapat dibina mengikut apa yang kita benarkan lah, ya. Jarak-jarak dan jangan terlalu dekat-dekat. Datuk Nizam yang juga adun APAS berharap agar kerajaan memperbanyak pembinaan projek perumahan rakyat Tawau bagi memenuhi keperluan penduduk selain mampu mengurangkan perkampungan setinggan. Dalam kejadian tengah malam Ahad lalu, kebakaran memusnahkan 7 buah rumah itu terus mengorbankan 2 wanita dan menyebabkan 36 penduduk kehilangan tempat tinggal. Ekonomi negara menunjukkan pertumbuhan positif sejak negara memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 Mei lepas, sekaligus memberi kelegaan kepada semua sektor termasuklah industri kreatif tempatan. Rata-rata peniaga ditemui menyifatkan fasa peralihan ke endemik ini memberi nafas baharu kepada mereka untuk menjana semula pendapatan menerusi industri kreatif tempatan. Ikuti perkongsian beberapa peniaga Jesselton Artisan Market (JEM) di The Walk, Riverson, Kota Kinabalu. Respon setakat ini memang sangat memberangsangkan, terutamanya selepas Kementerian Komunikasi membuat event Riuh Bah di SICC Kota Kinabalu baru-baru ini. Kami mendapat pelanggan yang di luar jangkaan yang sangat meriah. So kami nampak sokongan daripada masyarakat tempatan itu memang sudah sangat meningkat. Mungkin juga lama tidak keluarkan, jadi pelanggan tu makin bertambah. Dan diharap keadaan ini akan berterusan dan kami juga dapat menjana pendapatan seperti biasalah sebelum ini. Diharapkan keadaan global pada masa ini akan bertambah baik dengan keadaan yang sebelum inilah. Tidak ada penyakit, tidak ada jangkitan dan semualah. Diharap semua bertambah baik dan ekonomi kita juga akan bertambah maju. Saya punya pendapatan naik balik, kira macam lebih dari 100%. Jadi actually saya sangat berterima kasih kepada kerajaan sebab mengumumkan fasa endemik di mana kami yang di industri kreatif ni kan dibenarkan untuk menjual di luar dan bukan mengharapkan online saja. Saya harap kamu menyokong dan membantu industri ini untuk membangun. Dalam pada itu, pengerusi penganjur JEM Aaron Lam berkata selepas peralihan fasa ke endemik, sambutan pengunjung ke JEM sangat menggalakkan dan peniaga turut bertambah disebabkan beberapa kelonggaran prosedur operasi standard yang diumumkan kerajaan. Kita boleh bawa lebih banyak vendor sebab dulu because ada penjarakan, ya, jadi kurang sikitlah booth, tapi sekarang lebih banyak, ya. Ya, saya rasa people are more willing to come out, ya, people are more willing to come out to support the vendors, to make this a hangout place and all that. So not bad. Ya. Jadi kami berharap lebih ramai orang akan keluar datang sini ke JEM dan support your local artisans, your local vendors, ya. JEM beroperasi hari Ahad minggu pertama setiap bulan bermula 12.30 hari hingga 6 petang. Sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Teruskan kesediaan anda bersama kami dalam Berita Wilayah. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali semula bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Ya, terima kasih Redwin langsung dari Sabah.